jelas. Okay, kita mulakan Siti. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita mulakan sesi perkongsian kita pada pagi ini dengan bacaan umum kita Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Amin Rabbal Alamin. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Puan daripada Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah, UMPSA, serta rakan-rakan Universiti Awam yang lain yang sudi bersama-sama kami pada pagi ini bagi program siri syarahan pentadbir Universiti Awam Siri 8 2023. Pada pagi ini, kita akan mendengar perkongsian yang bertajuk Integrity dan Accountability dalam kalangan pentadbir yang akan disampaikan oleh Cik Siti Nur Fatimatun binti Abdul Manan, Pegawai Undang-Undang daripada Unit Integriti dan Pematuhan Jabatan Chancellery UMPSA. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Cik Siti Nur Fatimatun untuk membuat perkongsian tersebut. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kepada Puan Pengerusi Majlis kita pada hari ini. Tuan-tuan puan-puan yang saya kasihi, nama diberi Siti Nur Fatimatun binti Abdul Manan seperti mana yang diberitahu oleh Puan Madi. Saya merupakan pegawai di dalam Unit Integriti dan Pematuhan di UMPSA. Jadi tajuk talk kita pada hari ini adalah Integrity dan Accountability dalam kalangan pentadbir. Okey, jadi kita mulakan dengan sekejap ya. Alright. So apa maksud integrity? Perkataan integrity berkembang daripada perkataan integer, iaitu kata sifat Latin yang bermaksud keseluruhan atau lengkap. Dalam konteks ini, integrity adalah rasa keutuhan dalam mind yang berasal daripada kualiti seperti kejujuran dan sifat ketekalan. Dengan demikian, seseorang dapat menilai bahawa orang lain memiliki integrity sejauh mana mereka bertindak sesuai dengan nilai, kepercayaan dan prinsip yang mereka dakwa. So maksudnya dekat sini kita ambil perkataan integrity itu daripada integer yang bermaksud sifat yang ada dalam diri kita, keutuhan dan juga kita punya prinsip lah. Sama ada kita nak mendekatkan diri kita dengan perkara yang positif, nilai-nilai yang positif ataupun sebaliknya. Seterusnya, okey. Dari Imam Malik rahimahullah pernah berkata, untuk menjadi manusia yang hebat kita kena ada 4 perkara. Yang pertama, kenderaan yang pantas. Yang kedua, rumah yang lapang. Ketiga, pakaian yang cantik. Yang keempat, pelita yang menerangi. Jadinya kenderaan yang pantas ni bukan bermakna kita kena ada Lamborghini ke, kita kena ada Maserati ke, tak. Kenderaan yang pantas ni bermaksud akal yang cerdas. Meaning to say, let's say kalau ada apa-apa isu yang berbangkit, kita boleh berfikir benda tu secara relevannya. Dan kita boleh berfikir dengan cepat lah. Cik Siti, maaf, slide tak bergerak. Slide tak bergerak? Boleh slide show kan dia? Right. Okey. Baik, terima kasih. Siti mute. Sorry. Ni dengar daripada awal ke apa? Tak kan? Tak. Slide ni je. Okey, boleh proceed. Okey. Yang kedua, rumah yang lapang. Rumah yang lapang ni bukan bermakna kita ada banglo, rumah 3 tingkat, 4 tingkat. Bukan ya. Rumah yang lapang ni bermaksud kita ada sifat sabar dalam menangani sesuatu perkara lah. Let's say kalau kita diuji, kadang-kadang kalau kita jadi pegawai, pentadbir dan sebagainya, kita ada macam-macam masalah yang ada depan kita. Kadang-kadang kita rasa geram dengan pegawai yang buat masalah ni. Tapi kita kena bersabar. Yang ketiga, pakaian bukan bermakna kita ada baju-baju branded, baju-baju daripada Chanel ke apa ke, tak. Pakaian yang cantik ni bermakna akhlak kita yang cantik. Let's say kita buat sesuatu perkara tu dengan mengikut nilai-nilai positif lah. Yang keempat, pelita yang menerangi. Pelita yang menerangi ni bukannya kita ambil power daripada TMB, kita letak kat rumah kita bagi terang-terang benderang, tak ada. Pelita yang menerangi ni maksudnya
ilmu. Macam mana kita ada ilmu kita sepanjang hayat kita, kita dalam proses pelajaran lah. Kita belajar daripada kita kecil sampai kita meninggal. Jadinya sepanjang hidup kita ni adalah tempoh untuk kita belajar dan menambahkan ilmu. Okay. Kita tengok video sedikit lagi ni. Pernahkah kita mendengar ungkapan, jika kerbau dipegang pada talinya, manusia dipegang pada janjinya? Ianya memberi pengertian yang sangat penting tentang memiliki sifat kejujuran dan berintegriti. Kerana kejujuran itu mahal harganya dan hanya orang bijak dan dewasa yang mampu menjaganya. Tetapi, apakah yang dimaksudkan dengan integriti? Integriti adalah amalan bersikap jujur dan menunjukkan kepatuhan yang tanpa kompromi terhadap prinsip dan nilai moral serta etika yang kuat. Ini bermaksud integriti adalah sifat jati diri yang merangkumi juga keikhlasan, keterbukaan, ketelusan, amanah, benar, berpegang pada prinsip, tidak mudah dipengaruhi, boleh dipercayai dan boleh pegang cakapnya. Cuba anda bayangkan, terdapat dua batang pokok, yang satunya mempunyai akar yang sihat dan kuat, manakala sebatang lagi mempunyai akar yang lemah dan tidak sihat. Pokok dengan akar yang sihat itu diterapkan dengan nilai-nilai murni seawal usia semayan lagi. Budaya jujur, berintegriti, beramanah dan bercakap benar telah disemai seawal usia. Di samping sokongan baja-baja yang baik dari keluarga, rakan-rakan dan masyarakat. Manakala, pokok dengan akar yang lemah itu pula tidak langsung diterapkan dengan nilai-nilai murni, malah ianya hidup di kawasan tanah yang beracun dengan penerapan unsur-unsur suapan sejak awal semayan lagi. Akarnya lemah menanti masa untuk reput. Maka hasilnya, pokok dengan akar yang sihat itu menghasilkan buah yang baik dan berguna, yang dapat berbakti kepada masyarakat dan negara. Tetapi sayangnya, pokok dengan akar yang lemah itu pula menghasilkan buah yang busuk dan memberi kesan yang buruk kepada masyarakat. Malah, ianya mudah dipengaruhi oleh unsur-unsur negatif yang lain yang kelak akan memberi kesan yang buruk kepada pokok tersebut. Kesimpulannya, jika seseorang individu itu telah diberikan pendedahan berkaitan integriti sejak kecil lagi, maka dengan prinsip dan akarnya yang kuat itu tidak sesekali akan membuatkan individu tersebut terpesong ke jalan yang salah. Justru, dengan pendedahan seawal usia remaja itu, ianya sedikit sebanyak dapat membantu individu tersebut dalam menilai kesan-kesan buruk jika mengabaikan sikap berintegriti dalam kehidupan seharian mereka. Tetapi sebaliknya, jika individu tersebut tidak diberikan pendedahan seawal usia tentang sifat berintegriti, berkemungkinan individu tersebut dengan mudah terjerumus ke kancah amalan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Malah ianya kelak akan meracuni pemikiran masyarakat umum dan menjadi satu budaya yang sepatutnya dijauhi. Oleh dengan itu, menjadi peranan kita bagi memastikan budaya berintegriti ini menjadi satu amalan penting bagi memacu negara ke arah masyarakat yang lebih menekankan nilai-nilai murni. Kita semua perlu sama-sama menggembleng dan menjiwai budaya membenci rasuah yang perlu disemai sejak kecil lagi. Kefahaman terhadap rasuah perlu diberikan pendedahan kepada generasi muda, malah sejak di taman didikan kanak-kanak, tadika dan sekolah rendah yang seterusnya berlanjutan hingga sekolah menengah serta universiti. Antara langkahnya ialah peranan ibu bapa mendidik anak-anak mereka dengan nilai-nilai murni sejak kecil lagi. Bak melentur buluh biarlah dari rebungnya. Ibu bapa perlu memberi penekanan didikan agama kepada anak-anak mereka. Tanpa ajaran agama, sudah tentu ramai remaja apabila dewasa kelak akan mudah terjebak dalam kegiatan negatif ini. Malah, ada yang tidak teragak-agak untuk melakukan sesuatu di luar batasan agama. Apabila kesedaran itu berpotensi menjadi budaya, mereka tidak akan terbabit secara langsung maupun tidak langsung dengan rasuah apabila dewasa. Kita juga berharap semua rakyat Malaysia bersama-sama dan berganding bahu memerangi rasuah dengan melaksanakan apa sahaja yang termampu demi kemakmuran, moral dan maruah negara tercinta. Kerana integriti bermula dari diri kita.
Jadi itulah video berkenaan dengan integriti. So kita kena terap nilai-nilai integriti ni daripada kecil lagi sehingga sekarang lah, sehingga dewasa. Okey, jadinya apakah akta-akta yang ada berkaitan dengan integriti dan penjawat awam? Okey. So yang pertama, kita ada Akta Badan-Badan Berkanun. Untuk penjawat awam lah, basically Akta Badan-Badan Berkanun ni adalah guideline kita. Apa-apa sahaja urusan yang kita buat, kita perlu merefer kepada Akta Badan-Badan Berkanun lah supaya kita tidak dikenakan tindakan tata tertib dan sebagainya. Yang kedua, Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Yang ini melibatkan kes-kes yang berkaitan dengan rasuah, salah guna kuasa dan sebagainya. Yang ketiga, Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Pindaan 2018. Kerana untuk Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ni terdapat beberapa pindaan lah dan ada beberapa seksyen baru juga yang dimasukkan di dalam akta tersebut. Alright. Jadinya apa itu penjawat awam? Dalam definisi yang dikeluarkan di dalam Akta 605, pegawai membawa maksud seseorang yang diambil bekerja secara tetap, sementara atau kontrak oleh sesuatu badan berkanun dan dibayar emolumen oleh badan berkanun itu dan termasuklah seseorang yang dipinjamkan ke mana-mana perbadanan, subsidiary atau syarikat badan berkanun itu. So dalam konteks ini, apa-apa pegawai yang diambil sama ada secara tetap, kontrak, sambilan yang mana terikat dengan badan berkanun perlu mengikut segala arahan dalam Akta 605 lah. Alright, jadinya kesalahan tata tertib yang berkaitan dengan integriti di dalam Seksyen 3/2 bahagian 2 Akta 605 menggariskan bahawa seorang pegawai tidak boleh pertama, membelakangkan kewajipannya kepada badan berkanun demi kepentingan peribadinya. Yang kedua, berkelakuan dengan sedemikian cara yang mungkin menyebabkan kepentingan peribadinya bercanggah dengan kewajipannya kepada badan berkanun. Yang ketiga, berkelakuan dengan apa-apa cara yang mungkin menyebabkan syak yang munasabah bahawa pertama, dia telah membiarkan kepentingan peribadinya bercanggah dengan kewajipannya kepada badan berkanun sehingga menjejaskan kebergunaannya sebagai seorang pegawai badan berkanun. Atau wah, mute tu. Siti mute lagi. Kita tekan button mute kot. Saya tak tahu kenapa dia termute sendiri. Alright. Jadinya dalam erti kata yang lain, pegawai badan berkanun tidak boleh membiarkan kepentingan peribadinya melangkaui tugasnya kepada badan berkanun tersebutlah. Jadi kita kena tengok tugas kita dan kita kena tengok. Kita kena nilai diri sendiri bila kita menjalankan tugas tu, sama ada kita betul-betul layak untuk menjalankan tugas tu ataupun tidak. Sama ada kita boleh menjalankan amanah ataupun tidak. Jadinya itulah yang digariskan di dalam Akta 605. Okay. Selain daripada itu, kita juga pegawai badan berkanun juga tidak boleh berkelakuan dengan demikian cara sehingga memburukkan atau mencemarkan nama badan berkanun. Yalah, kalau kita dah buat kesilapan, kesalahan yang melanggar dengan Akta 605, obviously kita punya organisasi pun turut terjejas. Okay. Seterusnya, kurang cekap atau kurang berusaha. Dan seterusnya, tidak jujur atau tidak amanah lah. Tidak bertanggungjawab. Seterusnya, pegawai juga tidak boleh membawa atau cuba membawa apa-apa bentuk pengaruh atau tekanan luar untuk menyokong atau memajukan apa-apa tuntutan berhubung dengan atau terhadap badan berkanun, sama ada tuntutan itu ialah tuntutannya sendiri atau tuntutan mana-mana pegawai lain badan berkanun. Seterusnya, pegawai tidak boleh ingkar perintah atau berkelakuan dengan apa-apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah, dan pegawai tidak boleh cuai dalam melaksanakan tugas-tugasnya. So basically ini adalah antara tindakan-tindakan ataupun kelakuan-kelakuan yang telah digaris yang kita tak boleh buat lah, sebab yang ini dah menjadi kesalahan dan boleh dibawa tindakan tata tertib terhadap pegawai-pegawai yang melakukan kesalahan inilah. Okey, seterusnya persoalannya dekat sini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Adakah tuan-tuan dan puan-puan seorang pegawai yang berintegriti, dan adakah tuan-tuan dan puan-puan seorang pegawai yang
mempunyai accountability. Sebab integrity dan accountability ni berkait rapat. Jadinya seseorang yang ada rasa berintegriti, seorang yang memang menjalankan tanggungjawabnya dengan penuh integriti, mereka juga seorang yang mempunyai accountability. Meaning to say, kalau you rasa you buat kerja dengan betul, you tak akan risau untuk nak ambil responsibility. Tak akan risau untuk nak menjawab sekiranya apa-apa terjadilah dekat dalam tugas yang tuan-tuan dan puan-puan jalankan lah. Jadinya apa ciri-ciri integriti? Kita bercakap pasal integriti apa semua ni. So ciri-ciri dia apa? Ciri-ciri dia yang pertama, ikhlas. Kita buat kerja kena ikhlas. Walaupun orang cakap, yelah kalau ikhlas kita tak boleh lah nak makan sedap apa semua kan. Kita tak boleh nak ikhlas je. Meaning to say, kita dah dapat tugas tu, kita dah tahu job scope kita jalankan tugas dan job scope seperti yang diamanahkan terhadap kita lah. Yang kedua, jujur. Jujur ni meaning to say kalau kita kena masuk kerja pukul 9. Make sure masuk pukul 9 lah. Jangan pukul 9 1 minit baru kita nak check in, 9 1 minit baru kita nak punch card. Walaupun perbezaannya 1 minit, tapi itu juga menunjukkan kita punya sikap tu macam mana. Okay, seterusnya amanah. Amanah ni let's say kalau ni especially bahagian-bahagian account lah dan sebagainya, kalau diberikan ada geran-geran dan sebagainya, so perlu dijalankan dengan amanah lah. Kalau harga dia 1 juta, letak 1 juta. Janganlah 1 juta 10 ringgit ke 1 juta 1 sen ke, tak boleh. Yang seterusnya mempunyai jati diri yang terpuji. So let's say kita sebagai pegawai perlu ada sifat-sifat terpuji lah. Kita kena ada empathy. Walaupun kita menjalankan tugas dengan tegas, kita kena ada empathy. Tapi case to case basis lah, depends kepada keadaan. Okay, dan seseorang yang berpegang pada janji, tidak mudah dipengaruhi, bercakap benar serta sifat-sifat positif yang lain lah. Itu adalah antara sifat-sifat orang yang mempunyai integriti. Okay, kita tengok video sekejap. Lep, aku dah cakap dengan kau dah. Kau kerja ni gilik-gilik lah. Tak payah kerja betul-betul pun, tak ada orang nampak kau kerja ni. Lagipun kau kerja lama-lama pun gaji kau macam tu je. Okay, tak kerja. Tak payah kerja betul-betul pun, tak ada orang nampak kau kerja ni. Lagipun kau kerja lama-lama pun gaji kau macam tu je. Kau tengok ni. Ni kau kan? Apa kau buat ni? Mana integriti kau? Aku takkan bekerja dengan orang macam ni. Tak nak tengok muka kau lagi. Kau dipecat. Tak payah kerja betul-betul pun, tak ada orang nampak kau kerja ni. See, nampak tak dekat video tu? Video tu awal-awalnya dia datang kerja, okey, dia buat kerja dengan elok. Lepas tu kawan dia datang, jangan buat kerja elok, jangan buat kerja biasa-biasa je, relax-relax je buat kerja. Nanti kalau buat kerja sungguh-sungguh pun bukannya kita naik pangkat ke, bukannya kita dapat gaji lebih ke dan sebagainya. So, dia senang dipengaruhi, jadinya integriti dia dicabar dekat situ dan dia pula membiarkan integriti dia dicabar dengan menjalankan kerja yang tak elok and end up memakan diri sendiri sebabnya bos dia pecat dia lah. So kita tengok dekat situ kalau seorang yang punya integriti, regardless of apa people nak cakap, apa orang nak cakap, kita buat kerja sungguh-sungguh ke, kita takkan dapat naik gaji ke dan sebagainya, kita tak perlu ambil peduli pasal apa yang orang cakap sebab itu kerja kita, tanggungjawab kita, amanah kita dan kita kena jalankan dengan sehabis baik lah. Okay, so antara faktor-faktor yang menjejaskan integriti, yang pertama kelemahan individu, kedua sistem dan prosedur, yang ketiga struktur dan institusi, keempat kepimpinan, kelima budaya, keenam lemah penghayatan agama. Jadi seterusnya kita tengok, ni satu iklan ni dah lama dah sebenarnya iklan ni, tapi kita tengoklah iklan ni. Mari saya belanja. Janji awak semua pilih saya sebagai pengerusi mesyuarat malam ni.
Mael, ini rasuah namanya. Kami tak nak rasuah. Kami nak makan rezeki yang halal. Alah, ini bukan rasuah. Sekejap ya. Saya belanja makan je. Jika niat kamu nak mendapatkan sokongan atau undi kami untuk kamu dapat jawatan tu, rasuah lah namanya tu. Kami yang terima pun dianggap salah di sisi undang-undang. Alas, berapa sen sangatlah nasi lemak tu. Sikit atau tinggi nilai rasuah tu tak penting, Mael. Macam mana tu Pak Abu? Bayangkan, kerana rasuah, senjata api, dadah, pengganas, semuanya boleh masuk ke dalam negara ni. Siapa yang terima bahananya? Kita semualah. Rasuah adalah penjenayah. Anda boleh lakukan perubahan. Perangi rasuah. So kita tengok Pak Cik tu tadi dia mempunyai integriti lah walaupun dia sekadar passerby dan sebagainya, dia mempunyai integriti walaupun orang tu ajak dia makan nasi lemak ke apa, dia tetap dengan pendirian dia yang kita tak boleh nak biarkan gejala-gejala macam ni berlaku lah. Jadinya itu menunjukkan tahap integriti yang ada pada Pak Cik terbabit lah. Okay, so seterusnya isu-isu integriti. Yang pertama penyelewengan, kedua salah guna kuasa, rasuah, salah laku kerana birokrasi, pelanggaran sistem dan prosedur, keruntuhan sistem keluarga dan pecah amanah. So saya akan pergi one by one. Yang pertama penyelewengan lah. Penyelewengan ialah sejenis penipuan kewangan. Contohnya seorang peguam mungkin menyeleweng dana dari akaun amanah pelanggannya. Seorang penasihat kewangan mungkin menggelapkan dana pelabur dan seorang suami atau isteri mungkin menggelapkan dana dari bank account yang dipegang bersama dengan pasangan. So kita pun yang mana yang dah berkahwin perlu advisekanlah pasangan kita supaya sentiasa ada integriti. Jangan kita dah ada joint account, dia pun ambil duit sesuka hati tanpa beritahu dan sebagainya lah. Jadinya itu bermula daripada rumah lah dan kita bawa ke tempat kerja dan seterusnya ke negara lah. Alright, jadinya yang kedua salah guna kuasa. Salah guna kuasa ni dikategorikan sebagai perlakuan perbuatan yang menyalahi undang-undang dilakukan sambil menjawat jawatan rasmi yang mempengaruhi keputusan ketika melakukan tugas-tugas yang diberi. Salah laku di pejabat sering menjadi alasan sebab penyingkiran pegawai yang dipilih. Antara faktor salah guna kuasa adalah berkaitan dengan rasuah, kepentingan diri, keluarga dan juga kronisme lah. Jadinya salah guna kuasa ni bila kita ada position dekat dalam sesuatu organisasi, kita jangan gunakan kuasa kita tu untuk kita gain something. Let's say orang tu nak bayar kita 10,000 ataupun orang tu nak bayar kita pergi bercuti dan sebagainya, kita terima dan balasan kita pun bagi something kepada dia. Jadi itu tak boleh lah. Itu dah dikira sebagai salah guna kuasa. Dan ia juga sebenarnya menjadi kesalahan di bawah Seksyen 23 Akta SPRM untuk kita kalau kita salah guna kuasa kita. Dan juga menjadi kesalahan di bawah Akta 65 lah, Akta Badan-Badan Berkanun. Kita tengok pasal berita sekejap. Seorang pejabat awam yang bertugas di Majlis Daerah di Negeri Terengganu bersama isterinya direman 3 hari bagi membantu siasatan kes salah guna kuasa. Suspek percayai menyalahgunakan jawatannya dengan mengesyorkan syarikat milik ibu bapanya yang diuruskan oleh isterinya bagi mendapatkan perolehan kerja di sebuah jabatan kerajaan di Terengganu. Kes salah guna kuasa itu percayai berlaku sejak 2019 melibatkan perolehan kerja mencecah ratusan ribu ringgit. Kedua-dua suspek dibawa ke Mahkamah Magistrate Kuala Terengganu. Permohonan reman dibuat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di hadapan Magistrate Nur Mazrini Mahmud. Semalam, SPRM merampas beberapa kenderaan mewah milik pasangan itu yang dipercayai mempunyai kaitan dengan kes yang disiasat. Suspek pertama yang juga pegawai awam negeri berusia lewat 39 tahun ditahan kira-kira jam 6 petang. Manakala isterinya berusia 45 tahun ditahan kira-kira jam 3.30 petang di Pejabat SPRM Negeri Terengganu ketika hadir memberi keterangan. Kes disiasat di bawah Seksyen 23/1 Akta SPRM 2009. Siasatan juga menjurus kepada kemungkinan suspek terlibat dengan kerja perolehan yang lain. Jadi itulah. Salah guna kuasa ni bila dah dapat dekat SPRM memang susahlah nak lepaskan diri sebenarnya. Jadinya kita kena elak benda ni daripada berlaku at the first place. Right. Okay, rasuah.
seterusnya. Rasuah adalah penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Suapan pula terdiri daripada wang, hadiah, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan, upah ataupun diskaun. Jadinya rasuah ni tak semestinya kita memberi atau menerima duit sahaja. Boleh jadi hadiah, boleh jadi kita terima bonus, tapi at the same time bila kita terima bonus kita tak melakukan sesuatu ke, atau kita terpaksa melakukan sesuatu ke dan sebagainya lah. Kalau kita bagi kenaikan pangkat juga boleh dikira sebagai rasuah. Right. Ni inilah sedikit. Oh, hai Saman. Masuk. Okey ke? Sihat ke? Sehat. So, you dari mana ni? Oh, saya dari Damansara. Kebetulan Oh, lalu sini, saya singgahlah nak bagi DO dengan invoice yang hari tu kita buat tu. Okey, Printing tu. Okey, yang hari tu punya buku kan? Ya, betul. So nak sign kat mana ni? Dekat belakang, Puan. Sini. Okey Salman, so you bagi pada I punya kelani kat luar. Okey, thank you, Puan. Ya, sama. Puan, Ya. bincang sikit. Hari tu, saya nampak ada advertisement kat sistem untuk hantar supply kertas, sebenarnya kertas A4. Ya, betul. Okey. Saya nak masuk tender, boleh ke, Puan? Oh, you pun boleh supply juga ya A4 paper? Semua boleh, Puan. Stationery, A4 paper semua boleh. Okey, macam ni. Betul, kita dah iklankan untuk supply A4 paper. Tapi iklan tu dah ditutup dan kita dah ada senarai syarikat yang disenarai pendek dah. So, tak apalah, maybe you boleh try lain kali. Okey. Puan tak boleh tolong ke syarikat kami? Okey. Okey Salman, tadi saya dah bagi tahu you memang kita dah tutup iklan tu dan dah ada senarai syarikat yang disenarai pendek. Okey, you boleh cuba lain kali. Okey? Mungkin tak cukup kot. Puan, semua boleh discuss, boleh bincang lah, Puan. Tolonglah saya, tolonglah syarikat saya. Okey Salman, tadi saya dah bagi tahu you, saya dah bagi tahu syarikat dah disenarai pendek dan saya adalah pegawai yang berpendirian. Okey, saya harap you faham dan you boleh simpan balik. Okey. So ada apa-apa lagi? Puan, you tolong saya, I tolong you. Kita sama-sama happy, Puan. Ambil lah. Macam-macam boleh buat dengan tu. Sama tu lah, Puan. Handphone Puan pun saya tengok dah lama. Boleh beli yang baru dengan tu. Sana, okey. Okey. Okey, Encik Salman. Saya dah bagi tahu Encik Salman, saya adalah pegawai yang berintegriti dan Encik Salman boleh ambil balik sampul Encik Salman ni. Encik Salman mungkin boleh cuba pada pegawai lain tapi bukan pada saya. Dan Encik Salman nampak pintu bilik saya, Encik Salman boleh keluar sekarang. Jalankan tugas dengan amanah. Jangan amalkan rasuah. Jalankan tugas dengan amanah ya. Jangan kita terima rasuah walaupun benda tu menarik, enticing, tapi kita kena fikirlah, kita kena menjawab dekat, kalau kita ditangkap kita kena menjawab dengan pengurusan and at the same time kita kena menjawab lah dekat akhirat nanti. Jadinya kita better avoid daripada benda tu. Memang menarik, memang kalau kita tengok memang yalah macam-macam benda boleh dibuat dengan duit dan sebagainya. Tapi kita kena fikir for the long run. Jangan fikir sedap sekejap je. Macam tu. Right.
Seterusnya salah laku. Salah laku merupakan kelakuan yang dianggap tidak bermoral dan tidak beretika. Secara lazimnya, salah laku pekerja bermaksud apa-apa perbuatan yang melanggar terma-terma tersurat atau tersirat sesuatu kontrak perkhidmatan secara khusus. Ianya juga boleh difahami sebagai suatu kelakuan atau perbuatan pekerja yang secara amnya dianggap sebagai merosakkan reputasi atau kepentingan majikannya. Masalah disiplin juga adalah satu terma yang lebih mudah difahami dan sering dirujuk dan diguna pakai terhadap pekerja yang melakukan salah laku lah. Jadinya kita jangan buat perkara-perkara yang against akta dan against prinsipal-prinsipal yang diterapkan oleh organisasi kita lah. Sebab itu akan memberi efek kepada organisasi secara keseluruhannya. Seterusnya yang ni. Ini adalah kartunis. Kalau kita tengok dekat sini dia cakap dia orang call dia tanya dah sampai ke, lepas tu nak minta sekali punch card untuk dia. And tiba-tiba walaupun orang tu tak pergi ke office lagi, kad dia dah dipunchkan oleh orang lain, dia accident. So anak dengan bini dia tak boleh nak claim insurans lah. Sebab kalau ikutkan dia dah punch card, dah masuk kerja, tapi kenapa dia boleh accident luar daripada kawasan company dia, kawasan syarikat dia. So dekat situ kita dah menyusahkan orang lain lah. Anak bini kita pun susah menanggung kesusahan dan sebagainya lah. So kita avoid benda-benda macam ni. So lepas ni kalau macam ada tuan-tuan antara perempuan, tuan-tuan dan perempuan, saya rasa tak ada. Tapi sekiranya ada tuan-tuan dan perempuan tahu serta-serta pegawai melakukan aktiviti macam ni, bolehlah inform dekat dia. Nanti kalau accident, kalau minta orang ni tolong punch card kan, kalau accident kat luar nanti anak bini kau juga susah macam tu. Kena advise dia orang lah accordingly. Alright. Seterusnya, karena birokrasi. Karena birokrasi merupakan proses atau urusan kerja terutamanya yang melibatkan pihak kerajaan atau agensi kerajaan yang mengambil masa yang sangat lama kerana terpaksa melalui berbagai-bagai formaliti, peringkat, peraturan dan sebagainya sebelum sesuatu permohonan atau perkara dapat diluluskan atau dilaksanakan. Jadinya mungkin because of the proses kerja tu lengthy, kita nak kena buat kertas kerja dan sebagainya, kita pun buat sesuatu, let's say kita bagi rasuah, kita salah guna kuasa dan sebagainya. Jadi benda-benda tu disebabkan oleh kerana birokrasi lah, berlakunya masalah-masalah integriti dan sebagainya. Tapi kalau kita tengok tujuan proses kerja itu diadakan adalah untuk memastikan ada trace. Let's say kalau kita buat kertas kerja dan sebagainya, kita dapat duit ataupun dana untuk buat sesuatu, kita boleh trace back daripada mana kita dapat sumber dia dan sebagainya. Itu memudahkan kerja kita jugalah. Jangan tengok dari segi kesusahan kita nak buat paperwork banyak-banyak, kita tengok in the future-nya macam mana. Alright. Seterusnya, pecah amanah. Pecah amanah adalah kegagalan seorang individu memenuhi tanggungjawab, menjaga, mengendalikan dan mengawal amanah yang diserahkan kepadanya. So basically benda ni banyak-banyak berlaku dekat bank dan juga law firm. Law firm pun banyak berlaku juga kes pecah amanah. Penjawat awam pun ada juga dituduh sebagai pecah amanah sebagainya. Jadinya kita nak avoid lah daripada gejala macam ni berlaku. Tengok. Ni video berkenaan dengan pecah amanah lah. Yus, proses saya. Awak belum dah sampai Ni surat peletakan jabatan awak. Awak diberhentikan serta-merta. Tapi kenapa bos? Apa salah saya? Apa salah kita orang? Bosnya kenapa tiba-tiba nak pecat kita orang? Awak tak diperlukan lagi dekat company ni. Sebab saya tak boleh ada pekerja yang pecah amanah dan tak bertanggungjawab macam kamu dulu. Bos cakap tak berasaskan bukti apa-apa tu, mana boleh pecat kita orang macam ni bos? Awak ingat saya tak tahu ke? Yang apa yang awak dah buat? Kita buat apa? Assalamualaikum baby. Pasal bos? Boleh tak 5,000? Ni ada 5,000 kan? Tolong bagi dekat Angel. Bagi Angel? Ada apa bos? Bapak dia sakit. Dia ada beritahu saya hari tu. So kamu ni pun ada bajet sikit. Bolehlah buat dengan beban dia. Dengan lagi satu, jangan lupa belikan buah tangan untuk dia dan sampaikan salam saya dengan dia. InsyaAllah bos, nanti saya sampaikan Okey. Kalau tak ada apa-apa, saya pergi dulu lah. Okey, hati-hati bos. Okey, baik.
Bibi. Pura-pura busy, dia moti. Pandai kau pura-pura busy, dia gaji lebih. Tengok. Kerja kau. Ni duit dari bos 3,000. Bagi kat Angel. Bapak Angel dulu kan. Lagi satu bos pesan, nak jumpa tu bagi buah tangan. Ingat, buah tangan penting. Okey, aku balik dulu. Okey, Bibi. Bye. Awal je kau sampai hari ni. Bang. Kau tak ambil cuti ke? Tengok bapak kau. Tentunya aku cuti hari ni. Tapi bapak aku perlukan duit pembedahan. So aku kena kerja lebih keras sikit lah hari ni. Tak boleh ada berita gembira untuk kau. Aku ambil ni dulu. Ni bos ada bagi duit kat kau 1,000. Sebenarnya bos nak bagi kau cuti. Tapi dia tak sempat nak cakap. Oh, ni bos lagi Bos lagi. Oh, tak apalah. Nanti aku balik aku cuti lah. Bos balik? Bos tadi pagi dah keluar dah. Tak tahu ke mana. Oh, nanti kalau aku suruh dia, aku suruh dia tugas ni. Okey. Bos, Ya? saya nak ucapkan terima kasih lah untuk buat tangan ni dengan duit yang buang nasihat saya tadi. Oh, sama-sama. Guna sebaiknya. Okey bos, ni pun saya siap-siap nak balik kampung. Okey, nanti kita salam ayah awak. Elok dulu Terima kasih bos untuk duit 1,000 tu. Okey. Jap. Berapa? 1,000. Yang bagi siapa? Setuang. Oh, 1,000 Okey. Baik-baik. Okey, terima kasih bos. Okey, sama. 1,000. Awak orang lama, kepencet dengan saya tak sangka. Saya kena kencing macam tu. Tak sangka awak boleh buat macam tu. Tapi semua tu dah tak perlulah. Saya dah tak nak ambil tahu. Kalau kesalahan lain saya boleh maafkan. Tapi bab penipu dan tak bertanggungjawab, mengambil kesempatan dekat orang lain memang tak boleh dimaafkan. Tapi bos bagi kan banyak sangat bos. Bos bagi kat dia banyak-banyak buat apa duit tu. Saya tahu apa yang saya buat. Sekarang ni Angel lebih memerlukan. Bapak dia tengah sakit. Saya tak tahu macam mana. Saya bagi awak tempoh seminggu untuk pulangkan duit tu. Awak boleh keluar sekarang. Keluar sekarang! Awal-awal 5,000 tapi diambil oleh staff-staff dia yang lain. So tinggal 1,000 je dekat orang tu dalam bapak dia sakit. Lepas tu dapat 1,000 je out of 5,000 tu. Jadinya pecah amanah tu tak boleh lah. End up memakan diri juga, dipecat dan sebagainya. Jadinya better kita elakkan daripada kita melakukan aktiviti dan gejala-gejala macam tu lah. Itu kira tidak bermoral, tidak berintegriti. Salah laku, macam-macam kesalahan yang sebenarnya dilakukan oleh staff tadi yang berdua. Okay, seterusnya kita pergi kepada accountability. Kita dah tahu integrity itu apa, kita pergi kepada accountability. Accountability merupakan sifat tanggungjawab kepada seseorang atau terhadap sesuatu tindakan, keputusan dan sebagainya serta bersedia untuk memberikan penjelasan, justifikasi dan sebagainya yang diperlukan lah. Ini mengikut Kamus Dewan edisi keempat. Seterusnya, mengikut Robert Kierkegaard dalam ucapan beliau di Carter Center Conference mengenai Transparency for Growth in America, dia cakap formula untuk corruption yang dimaklumkan oleh Profesor Robert Kierkegaard ni ada ini merupakan formula yang diberikan oleh Robert Kierkegaard. Dia cakap corruption tu equals to monopoly plus discretion minus accountability. Jadi ni corruption ni sama je dengan monopoly. Kita tambah dengan discretion, sekiranya discretion kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak patut, minus accountability. Maknanya mungkin pegawai tersebut tidak perlu menjawab dan sebagainya. Dia ada position, dia tidak perlu menjawab kepada siapa-siapa. Jadinya bolehlah dia buat corruption tersebut. Dia bolehlah melakukan segala salah laku. Tapi sebenarnya dia sendiri kena ada benda tu untuk elakkan daripada corruption dekat dalam, tak kisahlah dalam syarikat dan sebagainya.
Okay, so kita tengok satu video berkenaan dengan accountability. Right. So dalam video ni dia ada situasi, ada 4 orang. Somebody, everybody, somebody, nobody, dengan siapa seorang lagi tadi? Dengan anybody. So everybody ni thought somebody can do it. Somebody ni rasa anybody can do it. End up nobody does the work. So kita semua kena start daripada diri kita untuk ada rasa accountable, ambil tanggungjawab tu, regardless of tanggungjawab tu kita punya at the first place ke tak, atas dasar empathy dan atas dasar accountability, dan atas dasar kita sendiri tahu nak melakukan tugas tu, kita boleh menjalankan tugas tu daripada end up nobody did it. Might as well kita be somebody. Kita be somebody and kita do the job. Right. So itu merupakan untuk ni lah, accountability lah. Alright. Awal saya sampai kepada kesimpulannya, belum lagi 10.30, tapi saya akan buka kepada questions and everything lah. Jadi kesimpulannya, integrity dan accountability saling berkait rapat, dan jika ada integrity maka akan wujud sifat accountability dan sebaliknya. So kalau orang tu ada sifat accountability akan ada integrity, dan kalau orang tu ada sifat integrity maka akan wujud sifat accountability dekat dalam diri mereka lah. Right. So cara untuk kita nak mengatasi masalah integrity dan accountability, cara yang paling penting adalah bermula daripada diri kita. Kita start dengan tanamkan sifat integrity, tanamkan sifat accountability dalam diri kita, dan kita pupuk pula yang mana ada anak-anak kecil dan sebagainya, kita pupuk anak-anak kecil untuk ada sifat integrity, sifat accountability daripada kecil, and then bila dia dah besar, dia boleh menjadi someone yang boleh, let's say kalau dia besar, dia jadi pengurus dan sebagainya, dia dah ada sifat tersebut, dan sifat tersebut boleh menjamin organisasi tersebut akan selamat daripada apa-apa tindakan dan sebagainya lah. And at the same time, kalau dia jadi pemimpin negara dan sebagainya, itu juga bagus dekat negara kita lah, because kita ada pemimpin yang ada sifat accountability, kita ada pemimpin yang berintegrity. Sebab kalau kita dah ada pemimpin macam tu, kita sebagai rakyat pun terjamin. Itu semua bermula daripada root lah, daripada akar dia, daripada kita sendiri. Kita dah, walaupun kita rasa kita macam dah tua, bolehkah aku nak ada accountable, bolehkah aku nak tanamkan sifat ni dan sebagainya, it's not too late, it's never too late to start anything. So kalau kita dah ada sifat accountable, kita tanamkan daripada sekarang, kita nak buat kerja dengan elok, kita tanamkan daripada sekarang, apa saja kerja-kerja kita mesti ada rasa kebertanggungjawaban terhadap kerja-kerja kita dan sebagainya. InsyaAllah in the near future kita pun dapat tengok hasil dia lah, kalau macam kita boleh banteras segala sifat-sifat yang tidak berintegriti dan sebagainya. Okay, jadi untuk kesimpulannya, saya tunjukkan satu video lah yang ini as a whole.
Created using Powtoon. Alright. Jadi itulah keseluruhannya sekiranya kita ada sifat integriti. Dia saling berkait rapat lah. Sekiranya kita ada sifat integriti, maka akan wujud sifat accountability dalam diri kita. Dan saya harap dengan perkongsian saya pada hari ini kita dapat sama-sama manfaatkan. Dan masih belum terlambat lah. So be the change you want to be. Kita transform diri kita untuk jadi orang yang mempunyai credibility, accountability dan juga integrity supaya kerja kita semua akan selesai, akan dijalankan dengan mudah. Segala orang-orang yang kita jumpa pun boleh akan tercalik juga dengan kita punya tindakan dan juga kita punya perbuatan yang berintegriti lah. Jadinya it all starts with you. Semua tu bermula daripada diri sendiri. Kita tanamkan azam untuk be the better person. Dan saya rasa setakat itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Sekiranya ada apa-apa soalan mungkin boleh kita jawablah. Saya serahkan semula kepada Puan Madiha. Baiklah, terima kasih Cik Siti Nur Fatimatun. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Cik Siti atas perkongsian sebentar tadi. Berdasarkan perkongsian Cik Siti, saya boleh simpulkan bahawa integriti merupakan kualiti asas yang perlu ada dalam jiwa setiap penjawat awam dalam melaksanakan tugasan seharian kita. So, saya buka sesi ini kepada rakan-rakan Universiti UMPSA serta rakan-rakan Universiti Awam sekiranya ada soalan yang ingin diajukan kepada Cik Siti. Baik, kalau macam tu, macam Cik Siti maklum tadi lah, dia habis awal tapi saya pasti pengisiannya amat ringkas dan padat yang mana secara tidak langsung dia menjentik kita untuk kita check and balance balik diri kita sejauh mana integriti kita, sejauh mana accountability kita sepanjang kita melaksanakan tugas. So, baiklah, sampai di sini saja. Sekian sahaja perkongsian kita pada pagi ini. Semoga perkongsian ini sama ada secara langsung atau tidak langsung dapat memberi manfaat kepada kita semua dalam menjalani kehidupan seharian sama ada dalam urusan kerja atau urusan peribadi. Sekali lagi, saya bagi pihak Bahagian Pembangunan Sumber Manusia Jabatan Daftar UMPSA mengucapkan terima kasih kepada Cik Siti Nur Fatimatun atas kesudian beliau meluangkan masa bersama kita pada pagi ini dan terima kasih juga kepada Tuan Puan yang menyertai sesi perkongsian ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Madi. Terima kasih Cik Siti. Sama. Thank you.